Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bandani rahimahullahu ta'ala, wa alaika bilightisali, sambung pada muka surat 44 yang semalam kita langkau. Qala, dia kata, wa alaika bilightisali, dan atas engkau itu dengan mandi. Yakni mestilah, mesti sini makna sunat lah. Mestilah engkau itu mandi, bilightisali jar majrur, fi kulli yaumi jumu'atin, pada setiap hari Jumaat. Fi kulli jar majrur, yaumi mudhafun ilaih, jumu'atin mudhafun ilaih. Sebelum kita pergi situ, jadi kita sebut sikit, dia kata ke atas tu untuk menghilangkan kuku. Untuk menghilangkan kuku ataupun potong kuku lah. Jadi potong kuku dia berlaku khilaf di kalangan ulama bagaimana nak potong kuku. Pandangan pertama dimulakan dengan jari kelingking kanan. Jari kelingking kanan, kemudian jari kelingking, jari manis, kemudian jari tengah, kemudian jari telunjuk hak kanan, kemudian pindah kepada kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, ibu jari kiri, ibu jari kanan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua macam tadi juga, kelingking kanan, manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan dan ibu jari kanan. Ibu jari kanan. Baru dia mai kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, ibu jari kiri. Kalau dari sudut kaki pula, contoh ni jari kaki, ni kaki kanan, ni kaki kiri. Senang saja, start daripada kelingking kanan, lepas tu manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, ibu jari kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri. Tu kalau kaki. Kemudian jari kaki dengan jari tangan pula, afdalnya didahulukan potong kuku tangan dulu. Barulah kuku jari. Tu dari sudut mana dulu? Nak potong dua-dua lah. Nak potong dua-dua, maka sunatnya, afdalnya potong kuku kanan, kuku tangan dulu, baru kuku kaki.
Habis. Itu lah. Maka dia kata, mestilah engkau itu mandi pada setiap Jumaat. Mesti ni makna sunat lah. Kecuali wajib sini kalau dia jimuk malam Jumaat, yang mana malam Jumaat, bersetubuh malam Jumaat tu sunat, maka dia dapat dia kena wajib mandi lah. Tu. Wajib mandi lah tu. Tu. Waj'alhu qabla rawahika. Qabla rawahika ila salatil jumu'ati. Waj'alhu waj'a al-ghuslah. Dan jadikanlah ia oleh engkau, maf'ulun bih, akan mandi. Qabla rawahika, sebelum daripada pergi engkau. Qabla zaraf zaman, rawahi mudhafu ilaika mudhafu ilaih. Sebelum daripada kepergian engkau, ila, ta'alu ila pada rawahika. Ila salatil jumu'ati, kepada sembahyang Jumaat. Jadi, kalau bagi yang lelaki sahaja, bagi perempuan tidak disunatkan mandi Jumaat kerana dia tidak pergi sembahyang. Sembahyang Jumaat ini, mandi Jumaat ini hanya disunatkan bagi orang yang berkeperluan untuk pergi Jumaat saja. Yang wajib pergi Jumaat saja. Yang pergi sembahyang Jumaat saja. Beza dengan sembahyang raya. Beza dengan mandi raya. Mandi raya boleh orang perempuan, boleh orang lelaki, walaupun dia haid, walaupun dia nifas, walaupun dia tak mari sembahyang sekalipun. Kerana kita mandi ketika itu kerana harinya, bukan kerana sembahyangnya. Kalau hari Jumaat, kita mandi kerana sembahyangnya. Maka afdalnya ialah dia mandi ketika hendak pergi sembahyang Jumaat. Kalau belum lagi nak pergi, dia mandi dah pada selepas waktu subuh. Sah juga, boleh juga dapat pahala, tapi tidak afdal. Wa idza ightasalta fanwi fihi annaka tuaddi wajiban. Wa idza ightasalta, dan apabila mandilah oleh engkau, fi'il fa'il, fanwi jawabnya, maka berniatlah oleh engkau, itu fi'il amar, fanwi, fihi ay fil ightisal, pada mandi itu, annaka, akan bahawasanya, itu maf'ulun bih, akan bahawasanya engkau, annaka kam isim anna, tuaddi khabar anna, menunaikan ia engkau, maf'ulun bih bagi tuaddi, wajiban, akan suatu kewajipan. Maknanya beratnya ataupun seolah-olah kita memberatkan diri kita ni untuk mandi pada hari Jumaat kerana tuntutan syarak. Seolah-olah kita niatkan kita niatkan mandi Jumaat itu seperti mana kita sedang mandi menunaikan kewajipan. Fi ala kulli hal ni sunat lah. Hak ni sunat. Mungkin mazhab lain wajib lah. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dia kata qad warada, sesungguhnya telah datang ia fi sahihi, dalam hadis yang sahih, ai fil hadis sahihi, dalam hadis yang sahih, fa'il anna ghuslal jumu'ati, oleh bahawasa mandi Jumaat itu, ghusla isim anna, al jumu'ati mudhafu ilaih, khabar wajibun, wajib ia mandi ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Tu hadis tulis kat bawah tu, hadithun muttafaqun alaihi, hadis yang muttafaq alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kadza fi riyadhus salihin, begitu juga dalam kitab riyadhus salihin. Wajib tu nas daripada syarak. Wa qad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya telah datang warid ia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'il oleh hadis ni, haqqun ala kulli muslimin ay yaghtasila. Haqqun tu khabar mubtada, khabar bagi khabar muqaddam, ay yaghtasila ta'wil masdar, jadi mubtada muakhar. Asalnya ightisaluhu fi kulli sab'ati ayyamin haqqun ala kulli muslim. Tu asalnya. Ay yaghtasila, bahawa mandi ia kullu muslim, fi kulli, pada setiap, sab'ati ayyamin, 7 hari. Mana seminggu tu sekali mesti mandi. Tu hak bagi seorang Islam. Itu apa seminggu tu? Jumaat. Maka sekurang-kurangnya kalau kita tak mau mandi pun, paling kurang Jumaat mandi. Tu. Tu
Tu kat bawah tu dia tulis. Tengok. Haqqun ala kulli muslim al-haditha. Ay iqra' al-haditha ila akhirih. Hadithun muttafaqun alaihi. Ini hadith, ay hadha hadithun muttafaqun alaihi. Ini hadith yang muttafaq alaih, iaitu hadith yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Kadza fi Mishkatil Masabihi, begitulah dalam kitab Mishkat al-Masabih. Okey. Wa qala an-Nawawi, dan telah berkata oleh Imam Nawawi fi syarhihi, dalam syarahnya, syarah Imam Nawawi ala sahihi Muslimin, atas sahih Muslim. Okey, dia kata gini. Wa ikhtalafal ulama'u, telah berlaku khilaflah di kalangan ulama fi ghuslil jumu'ati, pada mandi Jumaat. Fa hukiya wujubuhu, maka ataupun fahaka, boleh juga, ataupun fahukiya. Kalau fahaka seorang ulama, wujubahu ataupun fahakan Nawawi, wujubahu ataupun fahukiya wujubuhu wujubu ghuslil jumu'ati, maka dihikayatkan, diceritakan akan kewajipan mandi Jumaat itu an ta'ifatin, daripada sekelompok, minas salafi, daripada salaf. Jadi ada ulama salaf kata wajib. Kerana hadis ni jelas tadi tu. Tambah pula tadi tu, anna ghusla jumu'ati wajibun ala kulli muslim. Maka soalan wajib lah. Okey. Hakauhu an ba'dis salafi, an ba'dis sahabati, mahikayatlah oleh ulama salaf akan kewajipan mandi itu an ba'dis sahabati, daripada sebahagian para sahabat. Wa bihi qala ahlu zahiri, dan dengan pendapat wujubil ghusl jum'ah ni, wajib mandi Jumaat tu, qala ahlu zahiri, telah berkata oleh ahlu zahir, iaitu pendiri mazhab Zahiriyah, iaitu orang-orang bermazhab Zahiriyah, yang mana antara yang terkenalnya ialah Imam Daud Al-Zahiri, Imam Ibn Hazm Al-Zahiri. Wa hakahu al-Munzir an Malikin, dan telah menghikayatkan akan wujubal ghusli juga oleh Ibnu Munzir. Ibnu Munzir ini adalah salah seorang ulama yang cukup cekap, yang cukup mahir dalam bab khilaf ulama. Pasti akan dinukilkan oleh Imam Nawawi daripada Ibnu Munzir. An Malik, daripada Imam Malik. Imam Malik pun kata wajib. Wa hakahu al-Khattabi 'an al-Hasan al-Basri wa Malik, dan telah menghikayatkan akan kewajipan mandi itu juga oleh Al-Khattabi daripada Al-Hasan al-Basri, itu seorang tabi'in, dan juga Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Wa dhahaba jumhurul ulama'i min as-salafi wal khalafi wa fuqaha'il amsar ila annahu sunnatun mustahabbatun laysa biwajibin. Wa dhahaba, dan telah berpendapatlah fa'il oleh jumhurul ulama'i, oleh majoriti ulama, min as-salafi, daripada salaf, ataf, wal khalafi, dan khalaf, wa fuqaha'il amsar, dan fuqaha'il amsar, ila annahu, kepada bahawasanya, sunnatun, kepada bahawasanya irtisala yaumil jum'ah, ataupun al-irtisala fi yaumil jum'ah, itu sunnatun mustahabbatun, sunat yang disunatkan saja. Samalah sunnatun mustahabbah tu. Ataupun sunnatun mustahabbatun, sunat yang digalakkan akan dia. Laisa biwajibin, bukannya wajib. Ai laisa al-ghuslu biwajibin. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan bermula sabda Nabi SAW yang kata wajibun ala kulli muhtalimin tu, wajib atas setiap orang yang bermimpi itu, ay muta'akkidun fi haqqihi fi haqqil muhtalim, itu ialah dikuatkan, ataupun muta'akkidun lebih terkhusus, lebih dikuatkan hadis itu pada hak orang yang mimpi saja. Kama yaqulu rajulu li sahibihi haqquka wajibun alayya. Seperti mana berkata oleh seorang lelaki kepada sahabatnya, dia kata begini, kalau ayat begini, haqquka wajibun alayya, hak engkau itu wajib ke atas engkau, wajib ke atas aku. Hak perkataan ini ay muta'akkidun, iaitu ada tuntutan yang bersangatan ke atas aku. Tu. Yang ni nak memperingatkan hak dia tu untuk ke atas dia. Ke atas dia. Mana sekarang ni orang yang muhtalim, orang yang bermimpi, Nabi SAW kata wajibun ala kulli muhtalimin, wajib ke atas setiap orang yang bermimpi. Makna mandi yang wajib ini muta'akkidun fi haqqihi haqqil muhtalim, hanya terkhusus dan terkuat, dan tuntutan ini hanya tertentu pada orang yang mimpi lah. La anna al-murada al-wajiba al-muhtalim al-mu'aqib alaih. La anna al-murada al-wajiba al-muhtam.
Al-muhtam hatmun. Anna al-murada al-wajibu al-muhtamu al-mu'aqibu alaih. Ni kita tengok semula benda ni. Asalkan ala kulli hal dia tu ada khilaf. Ada khilaf antara mandi pada hari Jumaat tu wajib ataupun tidak. Jadi wajib ada khilaf. Pandangan sebagian ulama saja yang kata wajib, tapi majoriti ulama kata sunat mandi Jumaat. Mandi Jumaat itu adalah sunat sahaja, termasuk dalam mazhab Syafi'i. Kecuali dia bersetubuh lah. Kalau dia bersetubuh ke ataupun dia itu bermimpi ke, itu memang wajib lah ke atas dia. Wajib ke atas dia untuk mandi, tak kisah lari Jumaat ke apa. Kalau dia bersetubuh dan juga kalau dia itu keluar air mani, maka dia itu wajib sembahyang. Wajib dia tu mandi. Wa fihi mana tadi? Kemudian dia kata fatajma'u bainal haditsaini bi ghuslil jumu'ati, maka tajma'u bainal haditsaini, tajma'u maka terhimpunlah, fatajma'u maka fatujma'u bainal haditsaini bi ghuslil jumu'ati, fatujma'u maka dihimpunkan bainal haditsaini, antara dua hadis itu, yakni dua hadis itu haqqun ala kulli muslim ay yaghtasila fi kulli sab'ati ayyam, dengan anna ghuslal jumu'ati wajibun ala kulli muslim tu. Bi ghuslil jumu'ati, pada mandi Jumaat. Pada mandi Jumaat. Ataupun gini juga, fatajma'u maka himpunlah oleh engkau, boleh juga. Fatajma'u maka himpunlah oleh engkau bainal haditsaini, antara dua hadis itu, pada mandi Jumaat. Ala kulliha, dia tu dalam mazhab Syafi'i sunat. Dalam mazhab Syafi'i sunat, walaupun ada perkataan wajibun. Tu. Mana ada insiraf, ada qarinah lain, dalil lain mengatakan dia tidak sampai tahap wajib. Wa idza aradta an tanama wa anta junubun fatawadda. Dan apabila aradta, berkehendak ia oleh engkau, antanama, antanaba maf'ulun bih bagi aradta, takwil masdar, ai naumaka, bahawa bertidur ia oleh engkau, wa anta, waw tu wawul hal bagi dhamir mustatir tanam, iaitu anta tu, wa anta hal keadaan bermula engkau itu, khabar junubun, ialah junub, jawab fatawadda, maka hendak wuduklah oleh engkau, fi'il amar. Hendak berwuduk sini wajib ke sunat ke apa? Sunat. Ya. Dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim Tariqat Ta'alum, orang yang berjunub kemudian tidur tanpa berwuduk, kurang rezeki dia. Rezeki dia kurang. Sama juga dia tu lepas junub dia makan terus tanpa ambil wuduk, walaupun dia tidak mandi, maka dia tu akan mengurangkan rezekinya. Tarik rezeki lah. Wal'iyadhu billah. Fa innal malaikata la taqrubul junuba illa ayyatawadda'a kama la taqrubu jifatal kafiri. Fa innal malaikata, maka sesungguhnya para malaikat, isim inna khabar la taqrubu, tidak mendekati ia. Ia malaikat maf'ulun bih, al junuba akan orang junub, illa malaikat ayyatawadda'a, bahawa berwudu ia. Ia junub tu kama seperti mana la taqrubu, tidak mendekati ia malaikat, jifata maf'ulun bih, akan bangkai al-kafiri, akan orang kafir. Bangkai terus. Mana orang mati lah. Orang kafir yang mati, malaikat tak dekat. Begitu juga orang yang berjunub. Orang yang berjunub, dia tidak dekat. Kecuali ketika dia berwudu. Orang yang berjunub, malaikat tak dekat. Melainkan dia telah berwudu. Kalau orang kafir mati pun, dia kira ada hadas juga tu, hadas mati. Lepas tu kena wajib mandi tu. Tapi, dia tak boleh mandi sebab dia bukan orang Islam. Tu. Jadi, malaikat tidak dekat kepada orang kafir yang mati. Fa'iyyaka an tunazzilah nafsaka, maka berhati-hatilah oleh engkau, akan an tunazzilah, akan bahawa menempati oleh engkau. Akan bahawa menempati oleh engkau, nafsaka maf'ulun bih tunazzila, akan diri engkau, bitarkil wudu'i, dengan meninggalkan akan wudu, idhafah masdar kepada maf'ul, bitarki jar majrur, wa huwa mudhaf, al-wudu'i mudhafun ilaih, fil jinabati ataupun fil janabati, ketika mana berjunub. Jangan menempatkan akan diri engkau,
manzilata mansub bin nazil khafid ai fi manzilati pada tempat jifatil kafiri bangkai orang kafir fi dari sudut mana sama tu fi bu'dil malaki minal kafir dari sudut jauhnya malaikat daripada orang kafir tersebut. Jadi kita musyabbah orang kafir punya mayat musyabbah bih. Musyabbah tu orang berjunub. Musyabbah bihnya orang kafir yang mati. Wajhu syabahnya sama-sama malaikat jauhkan diri. Maka janganlah kita menjadi orang yang sama macam orang kafir yang mati, yang mana para malaikat atau malaikat tidak akan mendekati mayat tersebut. Okey, dia kata tengok kat bawah tu wa anta junubun dan engkau itu junub. Junub tu macam mufrad seorang ya. Maka dia kata qala al-qadi telah berkata oleh al-qadi wal junubu alladhi asabathu al-janabatu bermula junub yang mengenai akan dia akan junub itu oleh orang yang berjunub yastawi fihi bersamaan padanya pada junub itu al-mudzakkaru orang lelaki wal muannatsu perempuan wal wahidu sama ada seorang wal jam'u dan ramai kerana li jarayanihi majral masdar kerana berlakunya junub itu pada konteks masdar. Jadi masdar ni umum lah. Berlakunya masdar itu seperti mana berlakunya junub itu pada bab masdar. Pada kategori masdar. Jadi masdar ni umum lah. Bila kata junub bukan bermakna junub itu seorang tak. Sama ada dua orang, jamak, mudzakkar, muannats tetap dipanggil junub. Wa anta junubun sini masuk semua. Laki, perempuan, seorang, dua orang, jamak dan sebagainya. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dia kata wa fihi ay fi ay tatahhuri. Tu tafsir dhamir. Dan pada bersuci itu juga itu fihi ta'alluq satu mahzuf khabar muqaddam, ini mubtada muakhar. Ijtinabun najasati iaitu menjauhi akan segala najis-najis. Idhafat masdar kepada maf'ul. Jadi dia kata tadi dulu syu'abul iman yang ke-30 ialah bersuci secara hissi. Dalam suci secara hissi itu juga dapat menjauhkan diri daripada najis-najis. Wa fi hadis Ibnu Majah dan dalam hadis Ibnu Majah dia kata tanazzafu maka bersih-bersihlah diri oleh kalian. Bersihkanlah oleh kalian akan diri. Fa innal islama nadhifun dan dalam Islam sesungguhnya Islam itu Islam isim inna nadhifun khabar nadhifun bersih ia Islam. Cumanya dalam ta'liq hadis tu dia kata intaha al hadis dia kata lam ajidhu min riwayat Ibnu Majah. Tidak mendapati akan hadis ni daripada riwayat Ibnu Majah. La'allahu la'allal Imam An-Nawawi ni sabaqu qalamin. Mudah-mudahan Syekh Nawawi Banten ni tersilap cakap, tersilap tulis ni. Wa fi ad-du'afa'i li Ibn Hibban dalam kitab ad-du'afa' li Ibn Hibban bagi Ibnu Hibban min hadits Aisyah daripada hadis Aisyahnya begini. Tanazzafu fa innal islama nadhifun. Dalam kitab Ibnu Hibban namanya kitab ad-du'afa. Hadis dhaif ni. Baru ada hadis ni. Hadis Ibnu Majah tak ada. Walid Tabrani fil Awsat dan bagi At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat bisa nadin dha'ifin jiddan dengan sanad yang dhaif sangat-sangat. Hadis tu. Tapi hadis ni lah min hadis Ibni Mas'ud daripada hadis Ibni Mas'ud an-nadhafatu tad'u ila al-iman. Kebersihan itu membawa kepada keimanan. Tu hadis yang dhaif jiddan. Kalau yang hadis ni lah an-nadhafatu tad'u ila al-iman. Kalau hadis tadi tu itu dalam kitab Ad-Du'afa li Ibnu Hibban, bukan Ibnu Majah. Tu habis. Selesai intaha. Jadi hadis tu la'alla as-sawabnya Ibnu Hibban bukannya Ibnu Majah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana tadi? Al-fitratu khamsun. Bermula fitrah itu khabar. Khamsun 5.
5 perkara fitrah tu. Mana fitrah ni ialah benda yang menjadi tabiat manusia. Menjadi tabiat manusia. Khasnya para nabi dan para rasul sama juga. Khamsun ada 5. Pertamanya al-khitanu, iaitu khitan. Khitan ni iaitu membuang kulit lah. Membuang kulit pada hujung zakar laki-laki tu. Kalau bagi laki-laki. Kalau farah yang sedikit daging pada farah. Satu kalau perempuan. Perempuan dengan lelaki-laki wajib berlaku khitan dalam mazhab Syafi'i. Rawahu habis. Betul? Al-walistihdadu. Dan juga walistihdadu ataf kepada kata al-khitan. Al-istihdadu iaitu memotong. Al-istihdad ni dia panggil potong bulu ari-ari. Potong bulu ari-ari. Potong bulu ari-ari. Wa qassus syaribi, tu dekat bawah tu disebut dah al-istihdad tu ai halqul 'anati bil hadid. Iaitu mencukur bulu ari-ari itu dengan pisau. Tu dia kata wa dzikrul istihdad ghalibiyun wal matlubul izalah. Menyebut al-istihdad, menyebut perkataan istihdad tu secara ghalib saja. Wal matlub yang dituntutnya, bermula yang dituntutnya ialah menghilangkan bulu ari-ari. Tak mesti cukur, mana menghilangkanlah. Habis ya. Tu dia bawah tu dia bagi tahu cara-cara potong kuku tu. Sama macam kita sebut tadi ya. Dia tulis wa qad sabaqa bayanul istihdad wa qassus syaribi wa natful ibti. Dan telah lalu oleh penerangan potong bulu ari-ari dan mengandam misai, wa natful ibti dan mencabut bulu ketiak. Dah lalu dah, farji' ilaihi, maka hendaklah kamu rujuk kepadanya. Intaha. Wa amma taqlibul adfari, dan adapun memotong akan kuku-kuku, fahuwa taf'ilun minal qalami, maka dia tu adalah taf'il, wazan taf'il daripada lafaz al-qalam. Al-qalam taqlim. Wa huwa al-qat'u, dan bermula maknanya makna qalam itu ialah potong. Wal muradu, dan bermula dikehendaki, yakni dengan qata' tu, dengan potong tu, ialah izalatu ma yazidu ala ma yulabisu ra'sal usbu'i, iaitu barang yang lebih ia barang atas barang yang bersepakai ia barang akan kepala jari. Mana apa? Mana potong bahagian yang lebih daripada kepala jari. Sekarang ni kita ni kalau potong kuku kan ada macam lekuk tu kan. Lebih daripada lekuk tu potong. Tu potong yang lebih. Minaz zufri, daripada kuku. Li'anna al-wasakha yajtami'u fihi, kerana bahawasanya daki-daki itu berhimpun ia daki padanya pada kuku. Kadza fi Faidul Qadir, begitulah dalam kitab Faidul Qadir oleh Imam Syaukani. Wa qala an-Nawawi, dan kata Imam Nawawi fi syarh sahih Muslimin, dalam syarah sahih Muslim, wa yustahabbu ay yabda'a bil yadaini qabla ar-rijlaini. Tu dia kata. Yang tadi kita kata disunatkan bahawa mendahulukan dengan dua tangan berbanding sebelum daripada dua kaki. Potong kaki tangan dulu, baru potong potong kuku tangan dulu, baru kuku kaki. Fayabda'u, maka memulailah oleh seseorang bimusabbahati yadihil yumna. Silap tadi. Kita silap tunjuk asal tadi. Bukan. Start sini dulu. Silap. Start sini dulu. Bimusabbahati yadihi, dengan jari telunjuk tangannya. Mujur baca. Al-yumna, yang tangan, yang kanan. Thummal wusta, kemudian kiri, kemudian tengah. Thummal binsir, kemudian manis. Thummal khinsir, kemudian kelingking. Thummal ibham, kemudian jari ibu. Ni yang Imam Nawawi. Kalau Imam Ghazali, dia start sini. Dia start sini dulu. Telunjuk, tengah, manis, kelingking, kanan. Kemudian dia tak potong ni lagi, dia potong ni dulu. Kiri ni betul lah tadi. Iaitu start sini dulu, kelingking, manis, tengah, telunjuk, ibu jari. Tu Imam Ghazali. Kalau Imam Nawawi style gini. Iaitu
Ni dulu, ni dulu, ni dulu, ni dulu, lepas tu ni, lepas tu baru ni, dan ni, dan ni, dan ni, dan ni. Kalau jari kaki tadi betul lah. Daripada kaki kanan yang kelingking sampai dah ikut turutan kelingking kiri. Itu. Tu. Lepas tu, thummal binsir, thummal khinsir, thummal ibham. Thumma ta'udu, kemudian kembali oleh engkau. Kembali oleh engkau lah khitab sini. Itu ni ta'udu. Ta'udu ilal yusra, kembali oleh engkau kepada tangan kanan, tangan kiri. Fayabda'u, maka tulis fayabda'u lah. Fayabda'u ni huwa. Fayabda'u ataupun gini, fayabda'ul qalam. Boleh juga. Maka mulalah oleh potong itu bi khinsiriha, dengan khinsir, iaitu jari kelingking. Thumma binsiriha, binsir yusra, kemudian manis kiri ila akhiriha, sampailah habis sampai ibham. Thumma ya'udu, kemudian kembalilah ia. Ya'udu pula. Rasa ya'udu ni. Tadi tu. La'alla sa' ya'udu lah. Dia khitab dengan seseorang. Ni ta'udu tadi ya'udu pula. Rasanya ya'udu tu. Kena tengok uskar asal. Mesti dia serata belakang, mana boleh dia buat lebih kurang ini. Kalau ya'udu yabda'u tu seseorang. Seseorang. Kembali fa'il kepada seseorang. Thumma ya'udu, kemudian kembali ia seorang ilal yusra, kepada tangan kiri. Fayabda'u, maka memulai ia seorang bi khinsiriha, dengan jari kelingking. Kemudian binsir, kemudian sampai habis. Thumma ya'udu, kemudian kembali ia seorang ila rijlaini, kepada dua kaki. Al-yumna, yang kanan. Fayabda'u, maka memulai ia seorang bi khinsiriha, dengan jari kelingking kanan. Wa yakhtamu, dan menutup ia seorang bi khinsiri yusra, dengan jari kelingking kiri. Ini ikut terutan lah. Jari kelingking kanan, kemudian manis, tengah, telunjuk, jari ibu kaki kiri, telunjuk, tengah, manis, dan juga kelingking. Begitu. Habis. Wa qassus syaribi, dan juga mengandam misai. Mengandam misai berlaku khilaf ulama. Dalam kitab Manhajul Qawim sebut, sama ada cukur ataupun gunting. Dalam mazhab Syafi'i, disebutkan, mengandam misai sini tidak cukur. Sekadar memendekkan misai, sekira-kira misai tak sentuh bibir merah ni. Itu mazhab Syafi'i. Sebahagian ulama mutaakhirin, ulama mazhab Syafi'i kata cukur pun boleh juga. Sunat juga. Jadi bolehlah, ada dua pendapat lah dalam mazhab Syafi'i. Cukur pun ada. Sekadar potong tak sampai melebihi bibir merah pun ada. Wa taqlimul azfari, dan juga memotong akan kuku, idhafah masdar kepada maf'ul, ataf kepada al-khitan. Tu kita dah bincang tadi. Wa natful ibti, dan juga mencabut bulu ketiak. Mencabutkan akan bulu ketiak. Mencabut ni kalau tak sakit, cabut. Tapi kalau sakit, afdalnya cukurlah. Sebab sakit, macam Imam Syafi'i lah. Dia fatwa kata suruh cabut, tapi dia cukur. Sebab apa? Sebab dia kata sakit. Tu. Kalau tak sakit, kalau relax-relax, tak apalah, bolehlah untuk cabut. Tapi kalau sakit, boleh untuk cukur. Sebab cukur ni dia menambahkan lagi bulu. Dia menambahkan lagi bulu. Dia menambahkan lagi bulu. Bila menambahkan lagi bulu, bulu ketiak ni makin banyak, makin busuk. Kan muka orang wangi. Dan qadar penetapan nak potong berapa hari sekali tu tak ada, tapi setengah ulama kata 40 hari paling kurang. Jangan lebih daripada 40 hari. Nak potong kuku, nak potong bulu ari-ari, nak potong bulu ketiak apa semua tu, qadarnya 40 hari. Qadarnya 40 hari. Ni rambut kita ni lebih 40 hari ni. Sebab apa? Sebab nak jimat duit nak beli kitab. Bulan 2 baru nak potong. Rimah kot rambut main panjang. Dia sunat untuk potong rambut. Bahkan cukur dalam kitab sebut, kalau tak sempat ataupun tak ada ataupun dia panggil apa? Tak sempat untuk ambil tahu pasal rambut. Mana tak sempat nak uruskan rambut. Maka sunatnya potong. Itu dari kitab Al-Manhajul Qawim. Habis. Kemudian semalam tu wal hadi wasyurun dah baca dah. Tu kita lompat kepada muka surat yang ke-50. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Was-sadisu wa-thalathuna. Was-sadisu wa-thalathuna. Dan bermula yang ke-36.
Bermula yang ke-36, khabar as-siyamu ialah puasa fardan wa naflan. Fardan wa naflan. Fardan wa naflan kita boleh buat khabar kana mahzuf ai sawaun kana as-siyamu fardan wa naflan. Wa bermakna au. Boleh juga. Waw bermakna au. Waw dengan makna au pun boleh. Sama ada puasa itu fardu ataupun sunat. Jadi kesempurnaan iman yang seterusnya yang ke-36 ialah puasa. Puasa fardu apatah lagi, puasa sunat itu menambahkan dan menyempurnakan lagi puasa fardu kita. فَإِذَا قَضَيْتَ أَيَّامَ رَمَضَانَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ فَاقْضِهِ مُتَتَابِعًا تَخْرُجُ بِذَلِكَ مِنَ الْخِلَافِ. Dia katanya فَإِذَا قَضَيْتَ, maka apabila mengqadha oleh engkau, itu fi'il fa'il, maf'ulun bih ayyama ramadhana, akan hari-hari Ramadan. Kerana apa? Min illah, min litta'lil. Kerana sakit, wa maradin, min maradin, kerana sakit, maradin jar majrur, au safarin ataf, ataupun sebab musafir. Musafir yang diharuskan untuk berbuka puasa lah. Lepas tu dia buka puasa. Iaitu dia musafir sebelum subuh. Dia musafir sebelum subuh. Kalau musafir ketika puasa, tak boleh lah. Kena teruskan. Maka jawabnya, faqdihi, maka hendak qadalah oleh engkau, akan dia, akan saum Ramadan tu, ayyam Ramadan tu. Ataupun puasa lah. Maka hendaklah mengqadha oleh engkau akan asyam, akan puasa tu. Mutatabi'an, hal bagi hal mutatabi'an, hal keadaan mutatabi'an, hal keadaan engkau itu mengqadha puasa mutatabi'an, berturut-turut. Berturut-turut ini sudah afdal lah. Yakhruju bidzalika minal khilafi. Mutatabi'an takhruju bidzalika tatabu' minal khilaf, supaya keluarlah oleh engkau dengan demikian berturut-turut tu, minal khilafi, daripada khilaf ulama. Ada khilaf ulama, kena berturut-turut tak qada puasa Ramadan tu ataupun tidak. Mazhab Syafi'i kita tidak. Tapi kalau buat berturut-turut lagi baguslah. Contohnya lepas 1 Syawal, 2 Syawal tu buat lalu dah. Qada puasa 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, sampailah habis qada puasa tu. Lepas tu puasa 6 pula. Tapi payah nak buat kat Malaysia ni. Payah nak buat kat Malaysia ni. Sebab apa? Sebab rumah terbuka banyak. Puasa 6 pun tak boleh direct dah. 2 sampai 7. Payah. Tu فَإِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ مُتَتَابِعُ الْأَيَّامِ فِي الصَّوْمِ. Maka sesungguhnya bulan puasa Ramadan itu, syahra isim inna, Ramadana mudhafun ilaih, khabar mutatabi'ul ayyami ialah berturut-turut harinya itu, fi الصَّوْمِ, jar majrur, dalam berpuasa. Tu fa ta'liliyah, kerana puasa Ramadan itu berturut-turut hari ketika puasa, maka begitu juga qada puasa Ramadan kena berturut-turut. Wa in qadarta, dan jikalau mampu oleh engkau, an tusyarika fi fitrika sa'iman au tufattirahu faf'al. Wa in qadarta, dan jikalau mampu ia oleh engkau, maf'ulun bih an tusyarika, takwil masdar jadi maf'ulun bih, ai syaraka yusyariku musyarakah, musyarakatuka, musyarakataka, maf'ulun bih, iaitu menyengutukan oleh engkau, berkongsi oleh engkau, fi fitrika, wa in qadarta an tusyarika fi fitrika sa'iman au tafturahu au tafturahu faf'al fa inna laka mithla ajrihi. Wa in qadarta an tusyarika fi fitrika sa'iman au tafturahu
Au tafturahu Au tufattirahu faf'al. Okey. Wa in qadarta, dan jikalau qadarta mampu ia oleh engkau. Apa nak kata ni? Man fattara bawah tu, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'a. Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi tusharika fi fitrika sa'iman aw tufattirahu faf'al. Ya, atau au tafturahu au tufattirahu, fattara yufattiru, tufattirahu. Okey. Wa in qadarta, dan jikalau mampu oleh engkau, an tusyarika, bahawa bersamaan ia oleh engkau, fi fitrika, pada berbuka engkau. Berbuka engkau ni tak puasa. Kalau kamu boleh menyerupakan pada tidak berpuasa engkau, sa'iman. Sa'iman tu maf'ulun bih bagi tusyarika. Kalau kita susun ayat balik, wa in qadarta, dan jikalau mampu oleh engkau, an tusyarika sa'iman, bahawa menyerupai oleh engkau akan orang berpuasa, fi fitrika, pada ketika engkau tidak berpuasa. Okey, satu. Au tufattirahu, ataupun tufattirahu, membuka puasa oleh engkau akan orang puasa. Apa tu membuka puasa oleh orang oleh engkau akan buka puasa? Membuka puasa oleh engkau akan orang yang berpuasa. Maknanya memberikan makanan kepada orang yang berpuasa supaya berbuka. Tu. Maka faf'al, maka hendaklah engkau buat. Kenapa? Fa innalaka, maka sesungguhnya bagi engkau mithla ajrihi, mithla isim inna muakhar, ajri mudhafu ilaihi mudhafu ilaih. Laka jar majrur ta'alluq suatu mahzuf khabar muqaddam. Maka sesungguhnya bagi engkau itu seumpama ganjaran orang yang berpuasa. Dia suruh buat apa ni? Sungguh kata, kalau mu ni tak puasa, dapatkanlah pahala puasa daripada orang berpuasa. Lagu mana? Dengan beri makan. Dengan beri makan. Tu dia kata antusyarika. Maka kalau kamu mampu untuk menyerupakan diri engkau dengan orang yang berpuasa ketika kamu tak berpuasa, atau kamu membuka puasakan akan orang berpuasa, iaitu kamu berikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka buatlah, kerana dia tu sama ganjaran dia. Orang yang berpuasa dengan orang yang tak berpuasa, tapi mu bagi makan kepada orang yang berpuasa, maka pahala dia sama. Itu adalah hadis disebut di bawah tu. Dia kata fa inna dzalika mithla ajrihi. Dia kata faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara sa'iman, siapa yang memberi makan ia kepada orang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi. Sini mithlulah isim kana muakhar. Maka adalah bagi orang yang man tadi, mithlu ajrihi ajri sha'im, seperti orang yang berpuasa. Ghaira annahu la yanqusu, melainkan bahawasanya la yanqusu, tidak kurang ia, min ajri sha'imi syai'an, tidak kurang ia daripada puasa orang berpuasa, daripada pahala orang berpuasa sesuatu pun. Tak kurang. Tidak berkurang orang tersebut akan sesuatu daripada pahala puasa, kalau dia beri makan kepada orang yang berpuasa. Wa qala, dan telah berkatalah ia, ini Imam Sunan Tirmizi ya. Wa qala al-Imam At-Tirmizi, hadza hadithun hasanun sahihun. Ini adalah hadis hasan sahih. Intaha Sunan Tirmizi. Maknanya kalau tak mampu berpuasa, kalau mampu untuk memberikan makan pada orang berpuasa, maka buatlah. Kerana itu adalah ada ganjaran macam orang berpuasa. Wa 'alaika bi siyami 6 ayyamin min syawwalin. Dan atas engkau, yakni lazimilah oleh engkau, bi siyami, dengan berpuasa
6 hari daripada Syawal. Alaika sini makna sunat lah dalam mazhab Syafi'i, bukan wajib. Alaika ni makna sunat. 6 hari bulan Syawal. Jadi 6 hari bulan Syawal tu boleh puasa mana-mana 6 hari dalam bulan Syawal, cuma afdalnya 2 Syawal sampai 7 Syawal direct puasa. Tu lebih besar ganjaran dia lah. Tu dalam hadis disebut. Kat bawah tu sittata ayyam ay qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana ka siyamid dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikuti ia seorang akan puasa Ramadan tu. Puasa 6 pula daripada Syawal, maka adalah ia puasa tu seperti puasa setahun. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkan akan hadis ni oleh Imam Muslim. Intaha Riyadhus Salihin, habislah itu perkataan Imam adalah kita Riyadhus Salihin. Habis. Kemudian dia kata seterusnya wa alaika bisiyami Rajabin wa Sya'ban. Wa Sya'bana. Kawan bani wa Sya'bana tu sebab dia mamnu' min as-sarf. Biasanya orang doa dia, Allahumma barik lana fi Rajab. Rajab tu ada yang tulis Rajabah. Sebenarnya Rajabin. Dalam hadis-hadis kita tengok Rajabin, bukan Rajabah. Kerana dia bukan mamnu' as-sarf. Rajabin. Semua Rajabin belaka. Allah Alam, dia ada khilaf. Tapi dalam hadis Rajabin. Wa Sya'bana. Baru Sya'bana. Wa Ramadana. Baru Ramadana sebab dia alif nun belakang. Lagi pula isim alam. Cukup dua illah untuk jadi mamnu' min as-sarf. Habis. Kemudian dia kata, kalaulah, jadi alaika, lazimlah akan dikau dengan puasa Rajab dan Sya'ban. Yang ini memperbanyakkan puasa sunat dalam bulan Sya'ban dan juga bulan Rajab. Sekarang ni lah Rajab ni. Wa fa'in qadarta ala sawmihima ala tamami faf'al. Maka jikalau berpuasa ia oleh engkau atas berpuasa Rajab dengan Sya'ban ala tamam, atas keadaan sempurna, ala tamami jar majrur. Qadarta fi'il ala sawmi jar majrur wa huwa mudhaf, hima mudhaf ilaih. Kalau mu boleh puasa Rajab dengan Sya'ban 30 hari secara tamam, secara sempurna, faf'al, maka hendak buatlah oleh engkau. Jarang ni. Satu Rajab sampai 30 Rajab puasa penuh. Satu Sya'ban sampai 30 Sya'ban puasa penuh. Lepas tu Ramadan pula puasa penuh. 3 bulan direct. Boleh buat, sila. Jarang juga kita jumpa ni. Tapi kita tahulah, tuan guru yang kita tahu maklumat lah, wallahu alam, betul tak? Tuan guru apa tu? Tuan guru Suhaimi. Tuan guru Suhaimi Dungun. Dia puasa start pada Rejab. Rejab puasa, Sya'ban puasa, Ramadan puasa. Dengar kata orang lah. Allah alam, betul tak tu? Puasa dah start pada Rejab. Lepas tu Sya'ban, lepas tu Ramadan. Tu Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulu isim kana, Allahi mudhafu ilaih. Khabar kana yukthiru sawma Sya'bana, memperbanyak ia Rasulullah, maf'ul bih sawma Sya'bana, akan puasa Sya'ban. Nabi SAW memperbanyakkan. Bila kata memperbanyakkan, makna Nabi SAW tak puasa penuh, tapi banyaknya puasa pada bulan Sya'ban. Gitu. Wa hafiz ala sawmi sararihi. Wa hafiz, dan hendak jagalah oleh engkau. Wa hafiz, dan hendak jagalah oleh engkau ala sawmi sararihi. Sarari Sya'ban. Dan hendak jagalah oleh engkau atas puasa di pertengahan Sya'ban. Pertengahan Sya'ban apa dia? Iaitu start daripada 16 Sya'ban. 16 Sya'ban sampai akhir Sya'ban. Kerana itu adalah antara perkara yang kadang-kadang diharamkan berpuasa bagi orang yang tidak mempunyai adat. Bagi orang yang tidak mempunyai adat. Dia tidak pernah berpuasa sebelum 16 Sya'ban tu. Tiba-tiba lepas 16 Sya'ban baru gatal nak puasa sunat. Hukum dia haram, tak boleh. Itu dalam mazhab Syafi'i.
Mazhab lain cerita. Mazhab lain ada yang kata boleh secara mutlak. Tu. Jadi dia tidak boleh berpuasa. Tak boleh puasa. Tak boleh. Kalau tidak ada adat sebelumnya. Kalau adat sebelumnya Isnin saja puasa, maka lepas 16 Syaban pun Isnin sajalah boleh. Kalau sebelum 16 Ramadan, 16 Syaban tu Isnin Khamis. Walaupun sekali ya, walaupun adat dia sekali, Isnin Khamis, lepas tu lepas minggu depan tu lepas 16 dah. Boleh puasa 16, lepas 16 tu Isnin Khamis. Boleh. Isnin Khamis ya, lain tak boleh. Sebab dia tidak ada adat selain pada Isnin Khamis puasa. Ataupun dia puasa 14 Syaban, kemudian sambung 15 Syaban, kemudian sambung 16 boleh tak? Boleh. 16 Syaban boleh juga, 17 Syaban boleh juga, 18 Syaban boleh juga. Dia puasa-puasa direct, tiba-tiba 19 Syaban tak puasa dah. 20 Syaban tak boleh puasa dah. Sebab dah putus mualat. Tu kalau puasa direct pula. Gitu Kecuali puasa qada lah. Kecuali puasa qada itu lain cerita. Ataupun puasa nadar. Hak tu puasa yang diwajibkan. Tidak ada masalah puasa selepas pertengahan Syaban. Ini puasa sunat kita bincang. Wala yafutannaka in fataka sawmuhu lakin la biqasdi ta'zimi Ramadana. Dia kata, mana tadi? Wala yafutannaka. Wala yafutannaka, dan janganlah yafutannaka. Wala yafutannaka. Ya. Dia kata, wala yafutannaka in fataka sawmuhu lakin la biqasdi ta'zimin Ramadan. Wala yafutannaka, yafutanna kembali fa'il kepada saumuhu depan tu. Wala yafutannaka saumuhu in fataka lakin la biqasdi ta'zimi Ramadana. Terjemah apa lagu tu fa inna sawman nisfil akhiri minhu haramun bidzalikal qasdi. Kata wala yafutannaka, dan tidak meluputlah akan dikau jikalau meluputlah akan dikau. Tak. Saumuhu tu fa'il fataka. Wala yafutannaka, dan tidaklah, dan janganlah yafutannaka tapi dia khitab seseorang. Dia kata wala yafutannaka in fataka saumuhu lakin la biqasdi ta'zimi Ramadan. Macam mana nak terjemah ni? Payah kot ni. Wala yafutannaka in fataka saumuhu lakin la biqasdi ta'zimi Ramadan. Fa inna sawman nisfil akhiri minhu haramun bidzalikal qasdi. Tak tulis pula bawah ni. Wala yafutannaka in fataka saumuhu. Janganlah yafutannaka meluputkan akan dikau, yakni oleh puasa pertengahan tu. In fataka saumuhu. Gini La'alla gini
Wala yafutannaka, dan tidak meluputkan oleh puasa sararihi tu. Yafutannaka ka maf'ulun bih, fa'il dia kembali pada saumu sararihi, puasa pertengahan Sya'ban. Janganlah meluput oleh puasa pertengahan bulan Sya'ban tu akan dikau, in fataka saumuhu saumus Sya'ban. Jikalau meluputkan akan dikau fa'il oleh puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban ni puasa di awal Sya'ban lah. Yakni janganlah sampai mu ni kalau hang ni kalau dia luput puasa di awal Sya'ban, janganlah kita sampai luput puasa awal Sya'ban. Maknanya kita tak buat puasa di awal Sya'ban, pergi buat pertengahan Sya'ban. Gitu. Tu dia kata jangan meluputkan oleh puasa pertengahan Sya'ban tu akan dikau, jikalau meluput akan dikau oleh puasanya puasa Sya'ban. Jadi kalau kita tak sempat puasa Sya'ban di awal Sya'ban, janganlah kita tangguh pergi sampai kepada sampai kepada akhir Sya'ban, iaitu lepas daripada pertengahan Sya'ban. Begitu. Lebih kurang gitu lah makna dia. Lakin akan tetapi, la biqasdi ta'zimi Ramadana. Tidaklah, kalau kitab lain, kalau nuskah lain, la yuqsadu. La yuqsadu ataupun la yaqsidu ta'zima Ramadana. Tidak mengqasad ia ataupun tidak dengan qasad mengagungkan Ramadan. Iaitu janganlah mu puasa tu. Dengan mana janganlah mu puasa pada pertengahan bulan Sya'ban tu dengan qasad mengagungkan Ramadan. Tak boleh. Sebab itu kalau semata-mata puasa pertengahan Ramadan lah. Fa'inna ta'liliyah. Kenapa tak boleh dengan qasad menta'zimkan bulan Ramadan puasa pertengahan Sya'ban tu? Fa'inna sawman nisfil akhiri minhu min Sya'bana haramun. Maka sesungguhnya berpuasa pertengahan akhir. Pertengahan akhir apa dia? 16 sampai 30 tu. Bukan 15, 15 tak masuk lagi. 16 masuk dah. Sesungguhnya berpuasa pertengahan akhir, iaitu 16 sampai 30, sauma isim inna. An-nisfi mudhaf ilaih. Al-akhiri mudhaf, al-akhiri sifat. Minhu min Sya'ban, daripada Sya'ban. Khabar haramun ialah haram. Kerana bahawasanya puasa pertengahan akhir daripada bulan Sya'ban hukum dia haram. Dalam mazhab Syafi'i, bidzalikal qasdi, dengan demikian qasad. Apa qasad apa? Qasad ta'zim Ramadan, mengagungkan bulan Ramadan. Tak boleh. Kecuali kalau dia sudah berpuasa berturut-turut daripada sebelum nisfil akhir sampai masuk pada nisfil akhir, ataupun dia sudah berpuasa sebelumnya itu ada adat Isnin Khamis ataupun ada apa-apalah Rabu ke, Isnin Selasa Rabu ke, ikutlah sampai lepas 15 hari Sya'ban tu, maka boleh juga dia berpuasa selepas daripada nisful akhir Sya'ban. Tu tak ada masalah. Tu dalam mazhab Syafi'i. Beza dengan mazhab lain yang kata boleh juga berpuasa pada selepas 15 Sya'ban. Tu mazhab lain ke mazhab kita. Tu kata boleh lah. Mazhab Syafi'i tak boleh. Habis. Kemudian wasabi'u wathalathuna, dan bermula yang ke-37 khabar al-i'tikafu, ialah i'tikaf. Jadi i'tikaf ni duduk dalam masjid walaupun qadar subhanallah lah, dengan niat i'tikaf. Maka dia dapat pahala i'tikaf. Dia dapat pahala i'tikaf. Okey. Tengok kat ta'liq bawah tu. Kat muka surat 52. Lakin la biqasdi ta'zimi Ramadan. Wa min hadha, dan daripada hadha ay hadzal qaul, daripada pendapat ni ataupun daripada kenyataan Imam Nawawi ni, yatabayyanu indi, jelas bagi aku, di sisi muhakkik lah, annama qalahu al-musannifu, oleh bahawasanya perkara yang disebutkan oleh musannif ni, fi hafihi, pada galakkannya musannif ala saumi sarari Sya'bana, atas berpuasa pertengahan bulan Sya'ban. Huna di sini mabniyun, terbina ala qaulil qadhi Iyad, atas pandangan qadhi Iyad. Sebab kenyataan dia tadi la biqasdi ta'zimi Ramadan, seolah-olah kalau kita kata kalau dia berpuasa pertengahan bulan Sya'ban dan ke atas tu, kalau bukan qasad ta'zim Ramadan, tak haram lah. Seolah gitu. Lepas tu dia kata mabniyun ala qaulil qadhi Iyad, seolah-olah qadhi Iyad mengatakan berpuasa selepas nisful akhir Sya'ban boleh, tapi kalau dengan qasad ta'zim Ramadan tak boleh.
Seperti mana ibarat Imam Nawawi ni. Syekh Nawawi kita ni dia kata tadi, la biqasdi ta'zimi Ramadan, bukanlah berpuasa pertengahan bulan nisfil akhir Syaban itu dengan qasad untuk mengagungkan Ramadan, kerana berpuasa pertengahan akhir bulan daripada Syaban itu haram dengan sebab qasad menta'zimkan Ramadan. Maka muhakkik kita dia kata ini seolah-olah zahir pada kita je, zahir pada diri dia bahawasanya ini galakkan musannif puasa pada pertengahan bulan Syaban itu atas pandangan kata Qadhi Iyad. Kalau dalam mazhab Syafi'inya memang haram mutlak, tak kisahlah ta'zim Ramadan ke, tak haram tak ta'zim Ramadan ke. Tu pun kalau tidak ada adat sebelumnya puasa sunat tu, ataupun tidak bersambung sebelum daripada 15 Ramadan, 15 Syaban tu puasa-puasa lain sehingga masuk kepada puasa selepas daripada 16 Syaban. Tak ada. Maka hukumnya haram berpuasa sunat, kecuali puasa qada, puasa nazar dan sebagainya. Tu yang muhakkik ni kata seolah-olah macam Syekh Nawawi nak bagi tahu atas pandangan Qadhi Iyad, bukan mazhab Syafi'i ni. Habis. Kemudian yang seterusnya ialah i'tikaf. Jadi i'tikaf ni duduk sebentar walaupun qada subhanallah dan niat i'tikaf. Jadi i'tikaf dah. Fa idza dakhalta fil masjidi, maka apabila apabila masuklah fa'il oleh engkau fil masjidi jar majrur dalam masjid, fanwi, maka hendak berniatlah oleh engkau maf'ul bih al-i'tikaf akan i'tikaf. Wa anta waqifun, waw hal bagi siapa? Hal bagi anta. Hal keadaan engkau itu, anta bermula engkau itu tu mubtada khabar, waqifun. Hal keadaan engkau itu, apa dia tadi? Hal keadaan engkau itu waqifun, dalam keadaan posisi berdiri. Berdiri. Tapi tak semesti berdiri, duduk boleh. Puasa tu hingga hari ke-30 Syaban ke? Puasa apa tu? Yang larangan nisful akhir tu sampai 30 Syaban lah. Bukannya 16 Syaban ya. Sampai 30 Syaban lah nisful akhir. 16 sampai 30. 1 sampai 15 nisful awal. 16 sampai 30 an-nisful akhir. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wal aula, dan bermula yang terlebih utamanya, an tanzurahu. Wal aula mubtada, an tanzurahu ta'wil masdar jadi khabar aula. Wal aula, dan bermula yang lebih utamanya, an tanzurahu, bahawa bernazar ia oleh engkau akan i'tikaf. Bernazar sebab apa? Liyahsula ta'liliyah, kerana supaya mendapat hasil oleh engkau, hasil laka bagi engkau, fa'il thawabul fardi, oleh pahala fardu. Ini samalah. Dalam bab sembahyang tarawih pun ada kalangan para habaib suruh berniat untuk bernazar supaya dapat pahala wajib. Benar, contohlah kita bernazar nak buat 8 rakaat, 8. Sahaja aku wajib ke atas aku sembahyang tarawih 8 rakaat. Jadi bernazar tu. Wallahi, demi Allah Ta'ala, wajib ke atas aku untuk sembahyang tarawih 8 rakaat. Maka kita lagi kena niat fardu tarawih. Jangan tinggal fardu pula. Tinggal fardu tak sah lah. Jadi sunat biasa. Maka tidak sah. Kalau 20 rakaat, 20. Nazar. Jadi senang ceritanya, nazar tu tiap-tiap rakaat boleh juga. Kan hari tak jadi kan? Nak buat 20, pergi nazar 20 dah. Mari rakaat ke-8, malas dah. Nak balik je. Jeng. Satu. Tinggal hutang 12 rakaat lagi. Ini wajib atas dia. Fataqulu, maka berkata oleh engkau, lillahi alayya, demi Tuhan, alayya ke atas aku, yakni wajib ke atas aku, an a'takifa, bahawa beriktikaf oleh aku fi hadzal masjidi, dalam masjid ini. Fi hadza jar majrur, al masjidi badal. Ila, sehingga kan ayyadzanallahu li bil khuruji, sehingga bahawa mengizin oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu fa'il, sehingga bahawa mengizin ayyadzana, sehingga bahawa ila ayyadzana, sehingga bahawa memberi izin ia oleh Allah taala, fa'il, li bagi aku, bil khuruji, ay bil khuruji an hadzal masjid, dengan keluar daripada masjid ini. Mana dia i'tikaf dalam masjid inilah. Dia tak, kalau tak qaid ila ayyadzanallahu li bil khuruj, tak ada apa dah, jadi nazar tu. Apa maksud sehingga Allah Taala izin untuk keluar tu? Dah, kalau ada apa-apa masyaqqah, mana Allah Taala suruh izin keluar tu. Ada nak terberak ke, ada masalah ke, ada
kena keluar, ada hajat untuk keluar masjid ke, ada untuk settlekan urusan. Tu dengan kehendak Allah Ta'ala belaka tu. Jadi itu contoh lafaz nazar, sirah nazar. Thumma tanwi, kemudian berniat oleh engkau, fataqulu, maka berkata oleh engkau, nawaitu li'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kemudian tadi tu sirah nazar, ni sirah niat pula. Niat i'tikaf. Nawaitu li'tikafa, ni lafaz saja. Niat dalam hati. Lafaz ni sunat saja. Nawaitu li'tikafa, berniat ia oleh aku, sahaja aku berniat akan i'tikaf, maf'ulun bih, fi hadzal masjid, dalam masjid ini, ma dumtu, selama mana ada aku, fihi ay fi hadzal masjid, dalam masjid ini, lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Tak ada fi hadzal masjid, tidak ada ma dumtu fihi, tak apa. Terus nawaitu li'tikaf fi hadzal masjid, wajiban boleh juga. Wajiban lillahi ta'ala. Okay. Jadi fardu. Jadi fardu lah kalau dia tu nazar. Kalau dia tidak bernazar, niat biasalah, nawaitu li'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Selesai. Thumma tajlisu, kemudian duduk ia engkau, oleh engkau, au tataraddadu fihi, ataupun berbolak-balik ia oleh engkau, fihi ay fil masjid, dalam masjid. Kerana berbolak-balik dia berada pada makna al-mukthu. Kita mengaji dalam bab haid kan. Bila orang lalu lalang, pergi balik dalam masjid tu, dia panggil menetap dalam masjid juga, fil hukmi, dalam hukum. Habis. Wa fi hadis Ibn Hibban, dan dalam hadis Ibnu Hibban, Ibni jar mudhafu ilaih, hadithi jar majrur, Hibbana mudhafun ilaih. Hibbana mamnu' min as-sarf, kerana dia isim alam, lagi pula alif nun. Idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masajida fashhadu lahu bil imani. Idza, apabila, ra'aitum, melihat oleh engkau, maf'ulun bih, ar-rajula, akan seorang laki-laki, ya'tadu al-masjida, ya'tadu al-masjida, iaitu beradat ia lelaki tu, ini terbiasa ia lelaki tu, al-masajida, maf'ulun bih, akan masjid-masjid. Mana dia sentiasa melazimi masjid. Fashhadu, maka saksilah oleh kalian, lahu, baginya, bagi lelaki tu, bil imani, dengan iman. Yani dengan kesempurnaan iman. Sebab itulah Syekh Nawawi masukkan i'tikaf ni dalam bab kesempurnaan iman, kerana ada hadis begini. Fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, khabar inna, yaqulu, berfirman ia Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Surah At-Taubah ayat 18. Innama, hanya sahanya, ya'muru, memakmurkan ia, masajidallahi, akan masjid-masjid Allah, maf'ulun bih bagi ya'muru, Allahi mudhafu ilaih. Siapa ya'muru, memakmurkan tu? Fa'il. Man, ialah orang, fa'il, oleh orang, amana, yang beriman ia man, tusillah, man tu man mausuliyah, oleh orang yang beriman ia man, billahi, dengan Allah Ta'ala, wal yaumil akhiri, dan orang hari akhirat. Siapa yang makmurkan masjid Allah Ta'ala tu? Antaranya i'tikaf. Antaranya, bukannya i'tikaf saja. Antaranya i'tikaf. I'tikaf tu, dia niat i'tikaf, duk senyap pun dapat pahala dah. Ngaji Quran apatah lagi, puasa pula dah. Sembahyang apatah lagi, zikir apatah lagi. Tu pahala lain pula. I'tikaf ni semata-mata duduk dalam masjid, selesai. Tak kisah masjid ghairu jami' ke, masjid jami' ke, boleh berlaku. Asalkan dia masjid, maka boleh untuk i'tikaf. Tapi masjid jami' lebih afdal daripada masjid ghairu jami' lah. Masjid jami' ni masjid yang didirikan sembahyang Jumaat. Masjid ghairu jami' masjid yang tidak didirikan sembahyang Jumaat. Lepas tu, waltimasu lailatul qadri. Betul lah. Waltimasu, betul ya? Waltimasu lailatul qadri. Tu ataf kepada i'tikaf. Dan yang ke-37 juga i'tikaf, bukan setakat i'tikaf, dan waltimasu lailatul qadri ay wa talabu lailatul qadr, iaitu mencari-cari akan malam Lailatul Qadar. Tu mencari-cari malam Lailatul Qadar tu malam Ramadan. Jadi i'tikaf ni biasanya dibahaskan pada bulan dibahaskan selepas daripada puasa, bab puasa. Kenapa? Kerana dia melazimi i'tikaf ni ketika 10 malam akhir kebiasaannya. Bukan bermakna 10 malam akhir yang boleh i'tikaf, hal lain tak boleh i'tikaf, bukan. Tapi kebiasaannya orang i'tikaf
pada bulan Ramadan lebih banyak banding yang bulan lain. Tambah-tambah 10 malam akhir. Bi ihya'iha. Nak tanya pasal haram puasa hari Syak yang 30 Syakban. Lepas tu 30 Syakban hari Syak yang kata haram tu. Hari Syak ni gini. 30 Syakban tak semesti hari Syak. Tambah sekarang Malaysia ni dah ada jabatan mufti apa semua tu. Tak ada hari Syak. Hari Syak ni orang yang tidak ada keahlian untuk memberi saksi mengaku nampak anak bulan. Dalam keadaan tidak ada saksi yang tidak fasik, tidak ada saksi yang lelaki, yang merdeka, yang adil mengaku depan qadi dapat nampak anak bulan. Bahkan yang mengaku nampak anak bulan tu perempuan. Perempuan tu kata nampak. Perempuan tu kata nampak. Budak kecil tu kata nampak. Orang fasik tu kata nampak. Jadi ada keraguan di situ. Situlah dia panggil hari Syak pada malam 30 tu. Pada hari 30 tu. Sebab pada malam 30 tu nak tengok anak bulan. Esok puasa ataupun raya. Esok puasa ataupun raya pula. Esok puasa ataupun tidak. Malam 30 Syaban. Mana? Hari 29. Satgi malam maghrib tu 30. Satgi maghrib tu tengok anak bulan. Esok ni puasa ke tidak? Esok ni puasa ke tidak? Jadi pakat mengaku belaka. Perempuan ni mengaku kata nampak. Budak dia kata nampak. Orang fasik tu kata nampak. Orang kafir pun kata nampak. Hak yang fiqh, yang adil, diam. Tak ada pengakuan depan qadi yang kata, saya nampak anak bulan dan saya bersaksi nampak anak bulan. Yang boleh menjadi panduan kepada semua umat di situ, suruh berpuasa. Tak ada. Maka itulah timbul hari Syak. Tapi kalau tak ada hari Syak pun, haram juga 30. Sebab apa? Sebab an-nisful akhir min Sya'ban. Itu Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bi ihya'i lailatul qadri, dengan menghidupkan akan malam Lailatul Qadar. Menghidupkan dengan apa? Dengan belajar pula. Dengan ngaji Qurannya, dengan zikirnya, dengan sembahyangnya. Ngaji Quran tu biar betul lah. Jangan ngaji Quran boleh kurang. Ngaji Quran kena berguru. Tak berguru, confirm tak betul. Tidak ada orang yang baca Quran betul dalam keadaan tidak pernah berguru. Dia kena berguru sepanjang hayat. Kena cari guru, kena betul bacaan. Makhrah, sifat dan baris. Ini 3 rukun utama. Makhrah, sifat dan baris. Sifat huruf lagu mana? Istitalah, hamasnya, rakhawahnya, syiddahnya, tafasyinya, dan sebagainya. Kalau makhrah huruf, kat mana lidah nak bertemu dengan siapa? Nak bertemu dengan umbi gigi ke? Dengan lelangit ke? Bertemu dengan tengah lidah dengan lelangit ke? Bertemu di pangkal lidah dengan lelangit ke? Ada belaka tu kena belajar sing lah. Tu dari sudut apa dia? Makhraj huruf. Dari sudut baris, jelas. Baris bawah. Baris bawah kena, dari atas contohnya, kena buka mulut sikit. Ba, ya. Tu taklil. Bukannya fathah. Taklil ni tak buka luas macam fathah. Fathah kalau ba, kalau taklil ba. Tu lain. Ba dengan ba. Kalau taklil ba. Kalau imalah B. Jadi B pula. Kalau dia huruf dia tu, dhammah, maka dia kena muncung mulut. Contoh, abu. Bu. Muncung mulut ni abu. Tu. Tu tak muncung mulut. Tu sebutan huruf, sebutan baris yang tidak tepat. Tidak tepat. Jadi, kalau untuk dhammah kena muncung mulut. Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baris bawah, hi. Dia macam sengih sikit. Hi. Sengih tu. Lepas tu turun bawah. Hi. Sekurang-kurangnya 2 jari boleh masuk mulut. Ataupun 1 jari. Jangan rapat nak. B. Tu rapat. Ya B. Dia kalau B, tak jelas baris bawah tu. Ya B. Bis. Tu kena ngaji lain lah tu. Muka kita tajwid ni. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Wa aktharu ma takunu fi syahri ramadana. Wa aktharu ma takunu fi lailati witrin min dhalika syahri. Mana khabarnya? Wa aktharu ma takunu fi syahri ramadana. Dan bermula kebanyakan barang
yang adalah ia Lailatul Qadar tu. Fi khabar. Sabitun, sabit ia. Jadi takun tu dengan makna wujida, dengan makna tam, bukan makna fi'il naqis tu. Waqad mana tadi? Mana tadi? Wa aktsaru ma takunu, dan bermula kebanyakan ma barang sini malam. Adalah takunu, adalah ia Lailatul Qadar. Khabar bagi aktsaru. Sabitun, sabit ia fi syahri Ramadhan, pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan Lailatul Qadar pun. Wa aktsaru, waw istinaf, aktsaru mubtada, ma mudhaf ilaih, takunu silah ma. Boleh juga gini. Aktsaru ma takunu, takunu ai takunu ma tu kembali kepada Lailatul Qadar, boleh juga. Wa aktsaru ma takunu, dan wa aktsaru ma takunu ai takunu Lailatul Qadri, dan bermula kebanyakan barang yang adalah ia Lailatul Qadar itu fi ai sabitun, khabar bagi aktsaru, sabit ia fi lailati witrin, pada malam ganjil, min dzalika syahri, daripada demikian bulan, iaitu bulan Ramadan. Min dzalika jar majrur asy-syahri, badal bagi dzalika. Wa qad takunu fi ghairi dzalika, qad litaqlil, kadang-kadang takunu adalah ia Lailatul Qadar tu fi ghairi dzalika. Ni kita buat takunu tu dia fi'il naqis, ai takunu Lailatul Qadri thabitatan fi ghairi dzalika syahri Ramadan. Pada selain demikian itu, demikian bulan puasa. Ada juga yang kadang-kadang Lailatul Qadar itu berlaku selain bulan puasa, yang kita tak tahulah bila tu. Kama qalahu Sayyidi Muhyiddin Ibnu Arabi, seperti mana telah berkata akan dia akan ma fa'il oleh Sayyidi Muhyiddin Ibnu Arabiyyin, Ibnu badal, Arabiyyin mudhaf ilaih, badal. Okey. Jadi Al-Imam Ibnu Arabi yang tasawuf tu lah. Kan dia kata kitab ni Futuhat Madaniyah ni diambil sebahagiannya, Syu'abul Iman ni daripada kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah tu. Ada kitab-kitab yang lain, antaranya kitab Ibnu Arabi lah. Maka Imam Ibn Arabi kata ada, pernah dan boleh jadi juga berlaku Lailatul Qadar tu pada malam selain Ramadan, tapi kita tak tahulah bila. Kalau Ramadan pun kita tak tahu bila, apatah lagi yang bukan bulan Ramadan. Wa-thamin wa-thalathuna al-hajj wal-umratu fardan wa naflan, wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.